Assalamualaikum, selamat datang ke kelas MEC 523. Sekarang kita dekat chapter ke-4, Digital Logic Circuit. Sekarang dekat the second topic, Logic Gates and Boolean Functions. Okay, this is our learning outcomes. We are now at the second learning outcome. The aim is to be able to minimize Boolean functions using K-map. Tapi mungkin hari ni tak sampai K-map kot, kita cuba buat sampai kita faham Boolean functions dulu dalam for this presentations. Okay, in summary, apa yang kita nak achieve kat sini adalah kita must be able to do this exercise. This is the exercise at the end of this topic. The exercise will be given to the student, okay, and to be solved by the students. Okay, so Boolean function. What is a Boolean function? The first one, we have the Boolean expressions. This is the example of Boolean expression. We have f equal x plus y prime z. Okay, this is example of Boolean expression. And then selain daripada tu, selain daripada expression, kita juga truth table. Truth table or possible combination of input variables. So this is the truth table. Okay, ini pun kita akan sentuh nanti detail juga. Dan seterusnya kita ada logic circuit. Okay, this is the logic circuit yang mewakili expression, Boolean expression tadi. Okay, that will be the result. Okay, sekarang kita try to begin with the logic gates and Boolean algebra. So kita kena tahu dulu apa logic gates dan Boolean algebra baru kita boleh discuss further on this matter. Kemudian, okay, what is digital circuits? For the introduction, there is a hardware component that manipulate binary informations. So implemented using transistor, okay, and interconnection in integrated circuit. Each basic circuit is called logic gate. Ini kita dah tahulah logic gate tu kan. Perform a specific logical operation. Okay, adalah basic operation tu nanti. A logic gate is an elementary building block of a digital circuit. So kita kena tahu logic gate tu lah. Most logic gates have two inputs and one output. Nanti kita tengok at any given moment every terminal is one of the two binary conditions, whether it's low or high. So ada dua value saja dekat setiap terminal tu, represented by different voltage levels. Most logic gates have low state is approximate 0 volts and the high state approximately 5 volts positive. So ini dia punya voltage lah. So tak ada current kat sini. Ini kita pakai untuk switching mostly. Biasanya pakai dia punya input dia 5 volt. So Boolean algebra. Apa itu Boolean? Boolean algebra, Boolean nama orang. So Boolean algebra is a mathematical system for the manipulation of variables that can have one of two values. Sama ada true and false, or dalam digital system sama ada on and off, 1 and 0, or high and low. So ada dua lah. So biasanya sekarang kita pakai 1 dan 0 lah, 1 and 0. Boolean expression are created by performing operation on Boolean variables. Common Boolean operators include AND, OR, and NOT operators. Boolean operator can be completely described using a truth table. Itu kita akan sentuh juga nanti ya, truth table apa dia. So, truth table apa dia? A truth table shows how a logic circuit's output responds to various combination of the inputs. Using logic 1 for true and logic 0 for false. Okay. All permutation of the inputs are listed on the left side of the table. Output of the circuit is listed on the right side of the table. The desired output can be achieved by a combination of logic gates.
A truth table for 2 inputs is shown, but it can be extended to any number of inputs. Biasanya 2, tapi boleh extend. Okay, the input columns are usually constructed in order of binary counting, with the number of bits equal to number of inputs. Nanti kita tengok. Type of gates. So binary variables and function, basic logic operation, kita ada AND, OR, NOT. So this is the logic gate dia. AND logic gate dia bentuk macam ni, OR logic gate bentuk macam tu, NOT logic gate bentuk macam ni. Okay, ingat ni is basic operation lah, AND or NOT. Okay, gate, a circuit that perform a specific logic operation. So dalam ni, this simplify, dalam ni adalah circuit, circuit bukan satu komponen, bukan satu transistor, dia adalah circuit. So ada dalam tu mungkin ada beberapa transistor, satu ke dua kan. Kalau kita ingat, kalau biasanya untuk buat AND or NOR gate ni kita perlukan at least dua transistor. Okey, itu dia. Kemudian the AND gate, 2 or more input and single output. Okey, biasanya ada 2 atau lebih dia punya input. Logical multiplication, logic expression dia seperti macam ni, soalan buat multiplication. Sama ada z equal x dot y, or sometimes dia just tak ada dot. Okey, sama je maksud dia. Okey. Logic operation, when z is 1, the output z is 1 when all input x and y are 1. So kita, ini adalah punya truth table. Dia ada input x dengan y, output dia z. Okay, this is z equal x dot y. Okay, so semua dapat false, cuma satu je yang dapat truth atau satu. Kalau dua-dua, input dia adalah satu. So this is the symbol. This is another symbol. Square and symbol there. Okay, AND gate. This is the AND gate. Tadi dia tunjuk. This is the using timing diagrams. The representation using timing diagrams in case we have the input signal macam ni. So kalau input signal macam ni, dua ni combination dia jadi seperti yang di bawah ni. Graph dia akan dekat low for the first bit, second bit, the third bit dia akan up, fourth bit tu, lepas tu mungkin pulang balik lah. So ini pun sama juga. Kalau kita tengok dekat truth table tu, dia start daripada kosong, lepas tu dia satu, dia up, bawah kosong, third bit, fourth bit dia up balik. But dia punya hasilnya ada seperti di bawah ni. Kalau AND gate tadi, dia dapat macam ni lah. Sama macam truth table, cuma representation dia using timing diagrams. So this one for the OR gate, 2 or more inputs and 1 output. So the symbol is like this. It is another symbol. Perhatikan kita ada curve macam ni kat sini. Bentuk dia lain sikit lah daripada AND. Dan untuk gunakan square ni, kita ada simbol lebih besar daripada 1 kat situ. Okay, lebih besar dan sama dengan 1. Okay, maksudnya kalau dia x dengan y tu lebih daripada 1, dia boleh, dia dapat result dia betul juga. Okay, walaupun dia kata OR kan, dia OR dia, walaupun x dengan y dia dua sama, dapat positif truth, hasil dia pun true juga. Tapi kalau dua-dua kosong, hasil dia pun kosong. Yang lain selang-selang, dia boleh dapat juga dia hasil dia true. Okay, nilai 1. So this is the symbol. All symbol dia pakai plus. Okay, symbol dia plus, but it's not addition in real sense. Contohnya kalau x sama dengan 1, y sama dengan 1, hasil dia bukan 2, hasil dia 1 juga. Okay. Okay, so this is the using timing diagrams to represent the result. Okay, tak ada apa, kita skip. This is the inverter pula. Inverter tadi atau not gate. Not gate. Dia simbol dia macam ni.
Perhatikan dia macam diode tapi dia bulat. So bulat ni ada tunjuk kat mana-mana nanti sebagai node. Dia akan invert, inverter dia akan invert dia punya input dia, jadi keluar dia jadi terbalik. So this is the symbol. This is another symbol for the inverter. Perhatikan di square satu dia ada slanting line kat situ. Okay, dia akan invert, dia akan terbalikkan. So expression ni tak betul. Expression ni Z equal X bar. X bar. Okay, sama ada Z equal X bar atau Z equal X prime. Mana-mana kita pakai bar atau prime. Interchangeable. So ikut dan lah. Sekarang ni ikut dan mana-mana kita pakai. Okay. So inverter output is opposite the input. Always like that. Okay, this is the using timing diagrams. Kita jadi macam ni, terbalik daripada input, dan juga this is truth table. Dia just terbalik saja dia punya result dia. Okay, ini lagi timing diagram. In case using timing diagram for the gate input, in case we have this kind of data 0011, okay, mula-mula graf dia rendah, lepas tu graf dia naik, tetapi bila dia output dekat sini, dia punya graf jadi mula-mula jadi naik, lepas tu baru jadi turun pula. Dia tak sama. Dia macam 180 degree lari. Okay, dia terbalik daripada input. So another one is the NAND gate. Okay, not AND. Not AND. So dia punya contraction daripada not AND. Okay, apa dia? Dia adalah universal gate. Patutnya dia jadi macam basic gate lah. Okay, basic gate. Used in combination to perform AND or AND inverter punya operation. Dia basic. So the combination of this, dia akan boleh perform yang lain. Jadi kita tengok. So basically dia punya equation dia ini tak betul. Dia sama dengan Z equal X Y bar. Okay, dia inverted. So dia masuk, dia keluar, dia terbalik. So sebab not AND dia kita lihat punya table macam mana nanti. So this is the timing diagram. Dia keluar masuk dia kosong. Input dia X kosong, Y kosong, output dia 1. Okay. So this is the timing diagram. Kalau tengok table dia, okay, dia jadi macam 1110 macam ni. Okay, dia punya susunan 1, 2, 3, 4. Bukan salah. Bukan daripada 1, daripada kosong. 0, 1, 2, 3. Kita susun macam tu. So memang ada 4 combination tu untuk X dengan Y ni. Kalau binary number tu, kalau kita kira ni 0, ini 1, ini 2, ini sama dengan 3 untuk decimal number. Kita susun macam tu. Dan untuk Z ni sekarang kita sebab di inverter, the NAND gate, dia ada dapat macam ni. Dia terbalik dengan AND gate. AND gate kita Z sama dengan 0, 0, 0, 1. So dia terbalik. Not AND, dia terbalik daripada AND. Okay, daripada NAND gate, kita kata NAND gate is a universal gate sebab ini pada asas, dan daripada situ kita keluarkan orang ni. So combination of, kalau kita jadikan dia macam ni punya arrangement, mana X ni input, kita shortkan dua-dua input tu macam tu. Okay, kita shortkan dia. So macam ada satu input saja. So dia keluar. Okay, NAND gate dia ada macam AND tapi ada inverter kat depan. Ada bulat kecil tu. So kalau function ni sama dengan function inverter jadinya. Okay, this one is dia sama dengan function AND gate. Dia boleh kaji tengok. Okay, this one dia sama dengan function OR gate. Ini cantum X. Okay. Then another one we have NOR gate. NOR gate is asal daripada not OR. So dia juga universal gate macam NAND gate tu, kita boleh combine dia untuk perform AND or AND inverter operation. Okay, dia
dia adalah OR function with complemented output. Maksudnya dengan OR function tadi dia terbalik. Okay, so this is the logic expression. This is the symbol. Perhatikan kita ada bulat kat tepi. Ini kalau ada expression symbol boleh tulis macam ni. Ini adalah inverted. Okay, ini adalah OR punya expression. So dia terbalik daripada OR punya result. Kita perhatikan. Kalau OR tadi result dia, kita tengok terus kat terus table. Z dia kalau OR Z dia adalah mesti ni akan jadi kosong. Dia satu mesti at least satu. Betul. Kosong, satu, satu, satu. So at least satu mesti adalah truth. Boleh dapat truth. Result dia true. Kalau dua-dua kosong, dia akan dapat result kosong. So tapi yang NOR gate adalah terbalik. Kalau kita perhatikan dia terbalik semua. Okay. NOR gate. NOR gate is a universal gate. So NOR gate kalau kita buat macam ni, dia jadi macam tu. Okay. So kalau ini satu dia akan keluar jadi satu. Kita balikkan satu, dia akan jadi kosong. Kan? Kalau dia kosong, sini kosong, kosong. Of course nak jawapan dia kosong, tapi dia akan tukar jadi satu terbalik kan. So dia akan jadi inverter. So this one macam mana dia nak jadi AND gate. This one dia macam mana bawah ni macam mana dia boleh jadi OR gate. So you boleh kajilah tengok. Okay. And then exclusive OR and exclusive NOR. Simbol exclusive OR adalah macam ni. The XOR itu consider exclusive OR. Okay. Exclusive OR dia macam ni saja. Belakang dia macam OR tapi dia ada dua line kat belakang ni. Dan kalau kita buat empat segi ni punya simbol, kita akan pakai equal to 1. Okay, berbeza dengan OR gate. OR gate kita ada OR kita buat Z dia 0, 1, 1, 1. So dia tak eksklusif. Maksudnya yang bawah ni dia bukan OR, dia dua-dua kan. Dua-dua masuk. Tapi kalau OR yang satu tu dia masih lagi true jawapan dia. Tetapi kalau this XOR, exclusive OR gate ni dia akan tak bagi, dia cuma salah satu je. Salah satu saja yang boleh on. Baru jawapan dia true. Okay. Yang tidak semua false. Okay, itu saja dia punya perbezaan dia. Inilah nak explain exclusive NOR pula. NOR gate, XNOR kita panggil. Dia bezanya adalah beza dengan exclusive OR tu ada ni. Okay, so dia inverted daripada tadi. So tadi kita dapat OR, XOR. Ni salah Ni patut XNOR. XNOR kalau compare dengan XOR 1 kan 0 1 1 0 tadi. Sekarang dia terbalik. Okey, dia terbalik daripada XOR tu. So XNOR dia terbalik daripada XOR saja. Okey. So dia punya simbol dia lain sikit, dia ada inverted kat situ. Dia ada inverted and then dia punya yang square simbol ni dia ada ini dia satu dan juga dia ada inverted punya simbol dekat tepi tu. More inputs. You can have more inputs. Tadi kita tunjuk banyak dua saja input, kita can have also more input. Okay, so this is the AND gate. Kita boleh dapat more input. Apa kalau ini? Apa macam mana dia punya output? Bila masa dia jadi true? F sama dengan 1. F sama dengan 1 kalau semua A, B, C sama dengan 1. Dia cakap macam itulah. So this is the OR gate. Pun kita boleh ada extend dia punya input boleh jadi banyak. This is the OR function, OR gate. So kalau salah satu daripada ni atau semua at least one dapat adalah true atau nilai dia 1, F sama dengan 1. So this logic gates lagi. Gates can have multiple inputs and more than one output. Biasa kita output kita satu saja. Okay. But sometimes we can have more than one. Biasanya yang kedua tu adalah complement kepada yang pertama. Contohnya kalau pertama tu dia true jawapan dia,
yang bar ni akan terbalik jadi kosong. Kalau yang ni kosong, hasil dia Q sama dengan kosong, dia yang satu ni, satu lagi Q bar ni akan jadi satu, dia terbalik, dia complement saja. Okey, kita boleh bantu untuk buat apa-apa operation lah lepas tu kan. Okey. So this is an example. Okay, identify each of these logic gates by name and complete their respective true tables. So nombor 1 tu apa punya gate, nombor 2 tu apa punya gate, ni apa punya gate, nama dia dia bagi nama dia, dan apa punya output dia. Okay, so you boleh pause video dan cuba solve the problem tu. Okay, pause. Okey, dah dapat kot. Okey, dah dapat Alhamdulillah. So, okey, kita teruskan dengan jawapan dia. You boleh check jawapan dekat sini. Okey, dekat video ada. Kalau you nak tengok dekat dalam slide pun ada, insyaAllah. So, saya akan teruskan. So, kita ada Boolean function simplification. Boolean function kadang-kadang kita punya first setup tu kita dapat dia punya agak kompleks. So, kalau kita punya Boolean function tu kompleks, kita translate pada logic gates, dia akan jadi kompleks juga. So better if possible kita try to simplify kita punya Boolean function untuk dapatkan dia punya result yang sama tapi dia lebih simple. Jadi kita punya logic gate pun lebih simple. Tapi untuk bagi buat simplification, kita kena tahu beberapa Boolean function punya law, Boolean theorem. Pertama, dia kata ada commutative law. Maksudnya ini adalah multiplication punya operation. Dia interchangeable, dia punya susunan tak kira x boleh kat depan, x boleh kat belakang, sama. Itu juga dengan addition, dia punya sum pun, dia punya susunan tu kalau ni pun dia boleh pergi belakang, depan belakang. Okey, ni campur, nampak macam campur tapi dia just a symbol. Kalau kita perhatikan dia adalah simbol. Cuma ini adalah OR simbol, this one AND simbol. Okay, the next one is identify, identity element. Identity element, kalau tunjuk dekat sini lah. Kalau X darab 1 dengan sama dengan X. Ini macam logik lah kan, tak ada pelik sangat. Sama dengan kita punya yang biasa. Ini X campur kosong sama dengan X. Ini pun biasa juga, tak ada apa. Okay. Walaupun tadi kata ini adalah simbol, dia punya operation dia kena hati-hati. Okey, kalau ini complement. Kalau complement dia jadi macam ni, result dia mesti 0. Ni sama dengan X produk X bar sama dengan 0. Sebab kalau kita perhatikan, kalau X sama dengan 1, sebelah tu X bar akan jadi kosong. Dia depan mesti kosong. Kalau terbalik pun sama, dia akan jadi 101 pula, kan. Okay, this is another one. Kalau dia kawan dengan orang ni, this is OR function. OR function. Kalau ni X sama dengan 1, kawan dia sama dengan kosong. So, result sebab dia OR. So, okay, hasil dia 1 juga. Kalau dia X sama dengan kosong, dia lawan dia, inverted dia sama dengan 1. So, hasil dia sama juga. So, ini tak ada masalah sangat. Kemudian kita ada yang lain, duality. Okay, algebra function duality. Di mana kalau kita tengok di sini lah. Okay. The dual of a Boolean algebraic expression is obtained by interchanging the AND and OR operators and replacing the ones by zeros and zeros by ones. Tak berapa faham sangat, kita tengok ke bawah ni lah kan. Okay. Maksudnya kita boleh susun balik this one. Macam saya cakap tadi, this one seolah macam berkali kan. So kita boleh, ni kawan dengan ni, ini kawan dengan tu. So kita akan dapat this one, campur plus ni. Okay, OR dia kat situ, kat tengah, dan X dengan Z dia berkawan kat sini pula. Okay, ini tak ada masalah saya rasa. Tapi yang kat bawah tu mungkin ada pening sikit. Okay, sekarang ni terbalik, kita ada OR dengan AND kat tengah. So kita ambil N tu, kita tengok N tu duduk dekat sini.
kat tengah. Lepas tu kita X plus Y, kita buat macam buat multiplication lah. Ni X darab Y, X darab Z. So dia jadi macam tu, X campur Y, X campur Z. Ini ada pelik sikit kan. Tapi itulah dia punya function So Boolean function macam kita. Okay, so dari teorem, kalau kita dapat X darab X sama dengan X kan. Kalau sini ada X input, ni pun input X juga, dia akan sama kan nilai dia. Ini pun sama juga. Kalau X campur X, kita akan dapat X juga. Kalau ni kosong campur kosong, kita dapat kosong. So maksud dia itulah. So kita boleh simplifykan this one lah. So nanti kalau ada ini X darab kosong sama dengan kosong. Okay. X campur 1 sama dengan 1. Kalau X sama dengan kosong, kita akan dapat 1. Kalau X 1, kita pun dapat 1 juga. Okay. Okay, ini adalah X double bar. Cerita pasal X involution. X bar 2 kali. Dia dah invert, lepas tu dia invert sekali lagi. Okay, dia akan patah balik pergi jadi X kalau dia invert 2 kali. Lepas tu, ini kita dah cerita. Ini pun kita dah cerita. This one pun kita dah cerita. Oh, ni yang atas kita tak cerita lagi. Ini pasal kurungan tu lah. Kurungan tu kita boleh ubah-ubah. Tadi tak ada masalah, asal susunan sama. Dia macam samalah. Yang ini kita dah cerita, ini kita dah cerita. Sekarang kita tengok De Morgan. De Morgan kita ada this theorem. De Morgan ni penting kita nak buat simplification, kena pakai ni. Kalau kita ada X dot Y, the bar penuh kat atas, kita boleh tukar jadi terus. Tak fikir banyak, tukar jadi macam tu. Kalau dia macam ni, campur, okay, dia O, tapi O atas tu bar penuh. So dia boleh jadi macam tu. Okay, theorem absorption. Kita buat absorption, kita ni pelik sikit. Ini kalau dia ada darab dengan X, dia ada X campur Y. Okay, kita cakap darab lah, tapi bukan darab, sebenarnya produk kan? Product operation. So dia sama dengan X. Kalau di sini, kalau macam ni, O pula dia akan jadi sama dengan X juga. So tak kisahlah apa nilai Y. Okay. So kita boleh simplify. Kalau jumpa macam tu, kita boleh simplifykan. Okay, ini dia tunjukkan associative law tadi tu. Okay, kalau dalam bentuk, kenapa dia boleh sama? So dia explain dalam bentuk logic circuit macam tu. So yang ini another one. Okay, multiplication punya associative. Kalau ini A, yang ini B, B dalam kurungan maksudnya B berkawan dengan ni. So dia keluar jadi BC, kat sini baru dicampur. Okay, ini jadi A ada kurungan BC kan. Tu yang geng sana, yang ni ada geng belah kanan. Dia kawan dengan AB, AB dalam kurungan, C dekat luar. So dapat result macam tu. So dia kata benda nilai sama kiri dan kanan tu. So distributive law macam tu, maksudnya kita boleh A kurungan B campur C tutup kurungan, kita dengan A, B campur AC. So kalau kita lihat kat sini, A, B, C, dia O gate, okay, O gate. Lepas tu A kita dengan B campur C tu AND gate, di situ AND gate. Kita nampak A kat luar, B campur C dalam kurungan. Hasil dia macam tu. Ini kalau A campur B campur C. So A campur AB, bukan A campur B, AB. Ada AND gate dengan AC punya AND gate, and then campurkan dua, kita dapat AB campur C. Ini adalah O gate. So dia kata ini sama. You boleh test lah, masukkan apa-apa nilai, tengok nilai sama tak. Nilai pun tak banyak ada 0 dan 1. This is the De Morgan's theorems on gate. So you boleh check. So dia punya kata-kata NAND punya gate macam ni kan, XY bar tu kan sama dengan X bar. X bar tu maksudnya dia punya, kalau macam ni simbol, maksud dia masuk kat situ, dia inverted before dia masuk. Okay, inverted before dia masuk. So ni OR gate, dia ada apa tu O kan.
So we boleh test, tengok ini dia punya hasil dia, x y bar dengan x bar campur y bar. Kalau tengok result dia sama. This one for the NOR and negative AND gate. Okay, example. So macam tadi kita tunjuk, convert the following logic gate into Boolean expression. Terbalik with writing Boolean start expression next to each gate output in the diagram. So dekat anak panah tu itu apa dia punya equation. Ini O kan, A campur B contohnya kan. Okay, you boleh cuba tulis, boleh pause video dan cuba. Okay, kalau dah cuba, ini jawapan dia. Boleh check tengok. Okay, kita teruskan. Okay, tadi saya cakap tadi, kita dah tahu macam mana semua teorem-teorem tadi, kita boleh buat function simplification. So, originally kita dapat F ini, berdasarkan kita punya first setting lah. Kita katakan first setting, kita kata inilah dia punya equation dia. Dia punya expression kita boleh dapat. Input X, Y, Z. Kita ada X bar, Y, Z dan sebagainya sebagai dia punya tanda-tanda tu lah. Okay, situation dia macam tu. So kalau macam ni kita ada banyak gate kita kena fikir, nanti kita tengok. So kita nak simplifykan macam mana? Antaranya kita boleh fikirkan ada tak bentuk ini. Kita boleh dapat bentuk ini tak? Kita boleh dapat bentuk ini tak? So kita boleh simplify. Kalau dia tengok, dia kata dia ada dekat this one. Bentuk ni. Yang common dia adalah X bar Y. X bar Y adalah common. Yang lepas tu dia nak keluarkan adalah Z dengan Z prime ni. Dia nak keluarkan. So dia jadi macam ni. Kita dapat bentuk macam ni. So kita okey dah. Lepas tu perhatikan kalau X teorem yang ini. So dia nak apply dekat this one. So dia jadi bawah ni. Okay, jadi satu. So bila jatuh macam seolah kita cancel lah. Okay, dia dah tak ada kan. Kita simplekan. Kalau darab dengan satu sampai dengan X kan, this is another theorem. Kita apply, kita jadi macam tu nanti. So now this is the end result. Much more simpler than the first one tadi kan. So kita tengok ini dia original punya combination. Kalau kita tengok dia punya circuit dia, kita ada berapa elemen? Ada 6 elemen. Ada 1 2 3 4 5 6. So kalau pakai this combination configuration, okay, kita cuma ada dua saja terms kat sini. So kita ada X dengan Y, X, Y, Z di situ. So kita total kita ada 1, 2, 3, 4 elemen compare dengan 6 elemen. So dia jadi much more simpler. Okay. Use Boolean algebra example. Use Boolean algebra to simplify Boolean function to produce simpler circuit. Okay. Example, simplify to a minimum number of literals. Literals tu apa? Ni X ni X, X prime, Y ni adalah the literals lah. Sekarang ada 3 literals. Cuba reduce. Boleh reduce lagi tak? Kita tengok macam mana jawapan dia. Okay. Mula-mula tutupkan kurungan dulu. Okay. Dia kata tutup kurungan dekat X prime Y tu. Lepas tu kita cuba kembangkan dia. Okay. Perhatikan ini campur. Ini adalah produk. Produk ni kita tak nampak. Produk, kita letak produk dekat celah situ. Okay. So X campur X prime kita dapat dengan X campur Y prime. So itu adalah dalam teorem. Teorem Boolean theorem tu. Kena tengok macam mana tu. Okay. Ni dah ada dah hukum tu. Kena follow lah. So betul itu kena follow. So yang bahagian X dengan X prime tu kita dah jadi satu. So kita boleh simplifykan dia. Kita dapat X dengan Y saja, X campur Y at the end. So itu ada dua literals. So jadi lebih mudah. Okay. Ini kita tengok balik Boolean function tadi. Kita ada Boolean expression, kita ada truth table. This is a truth table. For this function, what is the F? Boleh dapat tak? This is all the, ini semua possible combination of X dengan Y. So apa result dia? So of course kosong. So this logic circuit.
Kita cuba je kaji betul ke logik sikit je ni. Okay, so that will be the result. You check betul tidak. Okay, so kita tadi banyaknya daripada truth table tu, bukan daripada situ, daripada combination kita tengok apa kat truth table, apa dia punya result daripada combination pula, daripada kita punya equation. Sekarang kita nak tengok daripada truth table tu macam mana kita nak dapatkan equation pula. So kaedah dia gunakan dua cara ni. Satu dipanggil min term, menggunakan n function, product n function. Okay, example kita katalah kita input ABC, kita ada input kita ABC, ada 3 input. So output dia katalah F lah, nanti kan. So macam mana kita nak jadikan yang ini input ABC ni walaupun kosong-kosong, kita nak dapatkan result dia sama dengan 1. Tapi dia kena pakai n function, kena pakai A product B product C lah, kena pakai n function. So macam mana nak buat? Antaranya kita boleh invertkan A, invertkan B dan invertkan C. Okay, kalau salah satu tak invert sebab dia kosong kan, kalau kita kena jadikan semua satu, baru kita dapat result dia satu kan. So kita invertkan dulu, kita masuk 0, 0, 0, kita invertkan A, B, C tu, buatkan dapat akan jadi satu. So dia punya result akan jadi satu. So kita nak cuba buat supaya semua result dia akan dapat jadi satu. Evaluates to 1 for a specific combination. So apa jadi kat kita punya truth table tu, this is ABC punya combination, dia punya input. This is all the ABC yang available. Kita ada 8 combination. Kemudian untuk semua ke 8 combination tu kita ada min term punya combination. Kita try buat formula untuk ABC supaya dia jadi yang input dia 0, 0 pun dia boleh jadi dapat jawapan sama dengan 1. Ini kalau dia masuk 0, 1 pun dapat jawapan dengan 1. Ini adalah combination yang atau formula untuk ABC, min term yang available, yang possible, yang boleh ada lah. Okay, combination yang boleh ada. Yang sebelah kiri adalah dia punya input, combination of input. Yang belah kanan adalah possible combination of the output. Okay, tapi tak tentu lagi. Ini baru nak dapat formula. So okay, so itu yang kita buat. So untuk step kosong ni, macam mana kita nak buat? Kita invertkan semua, kita dapat satu. Ya, so A, B, C, tiga-tiga kita invert. Kemudian 001, A, B kena invert. Kita invert A, B, kita darab dengan C, kita dapat 1. Yang ini kita invertkan B, kita invertkan A dengan C. This one kita invert A. This one kita invert B dengan C. This one kita invertkan B. This one kita invertkan C. This one macam tu saja, tak payah tukar. Okay, so masuk. So kalau kita masukkan nilai tu, masukkan nilai 1, 0, 0, kita akan dapat sama dengan 1. Sebab 0 semua tu akan jadi 1 tadi kan. So di inverted. Tu contoh. Another one adalah satu lagi kita panggil max term, di mana kita nak jadikan semua tu hasilnya kosong. Kita nak evaluate tu hasilnya kosong, tapi dia pakai OR function, campur-campur. Contohnya kalau A, B, C masuk semuanya 1, 1, 1 dia punya input, dia masuk 1, so macam mana kita nak jadikan jawapan dia akan sama dengan kosong. So caranya adalah kita invertkan semualah. Kalau in this case, untuk contoh yang ini, kita invertkan semua, jadi boleh dapat kosong. So sama juga kita kena buatkan dia punya possible input dia sebelah kiri, dan sebelah kanan is possible combination of output dia. Formula dia lah, max term, dalam max term. Kalau kita buat ni formula dia macam ni, maksud jawapan dia akan jadi kosong. Dia untuk max term dia target nak jadi kosong. Min term dia akan dia target nak jadi 1. Min term pakai n, max term dia pakai OR function.
Okay, sama. So kita dapat dia punya combination ni. Okay, bergantung pada formula F nanti kat mana dia punya output sebenar tu, kita akan dapatkan, kita pilih lah. Pilih ini ke, pilih ini ke, yang mana F sama dengan 1 tu sebagai dia punya formula nanti. Nanti kita macam mana nak buat. So ini truth table to boolean function. Okay, katalah ini dia punya input. This one is the input, and then the output dia kita dapat ini output dia. Yang ada output dia lah, output dia yang truth tu yang itu saja. So kita tengok untuk min term tadi itu kita kena ambil yang dekat ni tadi. Ini adalah kita terbalikkan ni, terbalikkan A, terbalikkan B dan C macam tu saja, kan? Okey, ini inverted C. So betul. Yang ini A biasa, B dengan C kita inverted. Okey, kan? So dapat dapatkan jawapan dia 1 Okey, yang seterusnya bawah tu B inverted dan last kali semua normal. So this is the equation, Boolean equation function yang kita dapat daripada truth table tu. So dia terbalik. Ni macam mana kita dapat truth table keluar function. Okay, tadi pakai min terms. Tu dia punya equation. Okay, ini adalah dia punya macam dia punya result lah. So M dia start daripada M0, M1, M2 sampailah M8. So kita ada M7 tu dekat sini, M7. Bukan. Last kali M7 silap. Last kali M7. Dia total ada 8 tapi dia start dengan kosong kan. So last kali 7. So dia ada yang betulnya dia dekat M1, M4, M5 dan M7. Okay. So itu cara dia punya expression dia. Okay. Min terms punya expression. Another one is kalau kita buat product of max terms. Perhatikan dia pun nak dapatkan equation juga. Okay, this is the equation from the ni, tapi dia adalah inverted daripada yang tadi tu. So katalah dia punya equation dia product max term ni sebenarnya ada inverted daripada in terms punya product. So kalau ini dia punya equation, max term patutnya dapat lain daripada yang ini, yang balance dia. Balance daripada solution ni. So itu dia punya pilihan, boleh compare dekat table tu. Okay, yang ini sebab dia product of max term, dia product of sum, product of sum. So kena buat betul-betul sikit lah, so, kena dapatkan ni the product of sum. So max term punya product. Okay, dia adalah ni. Okay. So max term tadi dia adalah all function tu. Kita pakai all function kan. Okay. The product of max term dia kena buat macam ni. Ini dia punya equation dia. Tapi kita perhatikan dia punya jawapan dia adalah lain daripada yang atas tu. This one lain daripada yang ini. Apa yang tak ada dekat atas ni, dia ada dekat bawah. Dia macam terbalik lah, dia punya inverted. Okay. Standard form. So macam mana nak simplifykan this form. Okay. Nak buat simplification ni ada pelik sikit. Okay. Pertama, ini ada banyak. Kalau tadi kita ambil original punya equation tadi tu, agak banyak kompleks punya combination yang kita dapat yang ini. Tapi macam nak simplifykan dia, kaedah yang dibolehkan ditunjukkan di sini. Pertama, kita kena kaji apa yang common, paling common sekali. Perhatikan, kita nak dapatkan supaya kita boleh keluarkan ada yang benda yang macam ni, supaya kita boleh simplifykan. Okay. Kita punya equation. So kita kena cari satu yang common. This one is common. So yang ini kita akan share. So kita akan ada 3 terms, macam 3 pair. Ini yang pertama, ini berpasangan dengan orang ni. Yang kedua, yang ini berpasangan juga dengan orang tu juga. Nombor 3, orang ni pula berpasangan dengan orang yang sama juga. So ni adalah
macam dia punya ibu lah. Okey, ibu. Dia kena ada satu yang share dan kita kembangkan kita punya equation. So daripada pair A, B yang this one, kita akan dapat this one. From this one punya combination, kita akan dapat this one. From this one punya combination, kita dapat this one. So kita akan dapat yang common dia kat sini adalah B prime C, kita dapat A duduk kat tengah ni. Kemudian kat sini kita dapat C, kita dapat this one, kita pun macam seolah-olah cancel out lah. Sebab dia equal to 1. So kita akan dapat simpler punya version yang ini. So nampak dia punya tu agak flat sikit cara dia punya operation tadi tu. Okay, so ini pun sama kaedahnya, kena cari satu yang common. Macam mana yang common tu? A, B, C. Kena pilih ni, kena buat testing. Lambatlah kalau saya fikirkan. So kita nampak ini combination yang pertama, dia kata kena yang ibu dia, yang this one dia sendiri ibu dia. Okay. Kita akan share dengan 3 yang lain. Perhatikan, itu kita share dengan orang combination ni, kita dapat this one terms ni. Dan yang third combination ada yang itu, kita dapat this one. So kita gabungkan semua. Okay, ketiga-tiga ni kita gabungkan masuk dalam equation tadi. Ini pergi sini, yang atas ni pergi situ, yang this one pergi sini. Okay, dah dapat dah. So macam tadi sama juga, kita boleh cancel out. Dan ini kena terbalikkan. So kita akan dapat ini adalah yang ini adalah daripada max term tadi sebab dia kena dapatkan product of sum untuk max term tu. Okay, so ini dia kaedah dia. So sum of product tadi, sum of product yang daripada min terms, kita dapat bentuk macam ni tadi. Ini dia punya circuit dia, logic gate dia. This one is the product of sum daripada max term tadi, daripada max term. Patutnya kita dapat ini. Dan this is the dia punya logic gate. So jadi sekarang student sepatutnya sudah boleh buat this exercise. Sudah cukup knowledge, boleh buat. So soalan ni kita boleh share solution dia, student boleh share solution dekat I discuss di future minggu ni. Okay. So this is a boolean function. This is a truth table, kita dah buat dah. So itu dia punya solution dia. Daripada boolean function kita buat truth table dan juga kita boleh buat logic circuit. Kan? Itu kita punya cerita tadi. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.